Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati saudara saya Ustaz Ahmad Nasruddin bin Muhammad selaku pengurusi. Yang saya hormati saudara Sitiausaha Firdaus dan juga imam suara sini, bendahari Zulhairi, penasihat Tuan Haji Saad. Mana Haji Saad ni? Ada Haji Saad? Ya, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan berbual-bual dan tempoh hingga jam 1 tengah hari nanti. InsyaAllah. Baik. Fokus saya tuan-tuan dan perempuan ialah nak membantu tuan-tuan dan perempuan ya dalam bidang bagaimana nak melahirkan keluarga yang hebat, nak melahirkan anak yang bijak berfikir dan bijak bertutur. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ya, sayang-sayang sekalian, saya minta jasa baik tiap-tiap orang ada buku nota. Kalau tidak nanti habis pukul 1 habis saya gitu saja. Bila ada nota, kurang-kurangnya adalah kenangan. Bila nak mengulang kaji nanti boleh lihat-lihat di sana sini. Baik. Mula-mula tuan-tuan dan perempuan, kaedah nak bimbing anak-anak ke arah cemerlang ni. Jangan lupa tuan-tuan bahawa peranan, ya. Kalau saya tak pakai mic boleh tak? Boleh tak? Boleh pakai mic? Baik. Peranan ibu bapa tuan-tuan dan perempuan, ya. Saya tulis sebelah kanan. Sebab sebelah kiri nanti ada benda yang saya nak tulis, ya. Mengikut sistem pengajaran salah. Mesti dari sebelah kiri, ya. Okey. Peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa. Tengok tuan-tuan dan puan, 40%. Kita nak majukan anak kita, nak jadikan anak kita hebat tuan-tuan dan puan, mak bapak main peranan besar. Guru hanya 20%. Anak-anak itu sendiri 40%. Ibu bapa 40%. Kalau ibu bapa senang pada guru di sekolah, tak jadi anak kau. Sebab peranan guru hanya 20%. Tak besar. Tetapi guru-guru telah menjalankan peranan mereka 100%. 20% itu lengkap. Ya, guru-guru mengajar anak kita daripada pagi 7 suku sampai pukul 2 petang. Lengkap. 20% peranan guru cantik. Tapi kita pula yang kurang ya. Sayang, peranan kita pula yang kurang ya. Saya akan cerita sikit demi sedikit sampai pukul 1 nanti. Sayang, peranan kita ni banyak sangat ya. Peranan kita ni sangat banyak. Antara peranan kita tuan-tuan dan perempuan ialah ceria. Peranan kita antaranya ialah apa sayang? Ceria yang? Ceria. Wajah kita yang dengan anak-anak mesti ceria selalu. Macam Syahril dengan anak dia senyum aja. Anak dia melalak-lalak tadi. Betul tak? Dia ambil anak dia dengan wajah senyum. Jangan pula anak-anak kita dalam melalak, dia ambil dia dengan tengking-tengking marah lagi. Tak boleh. Ini bukan ibu bapa yang hebat. Jangan lupa sayang, dalam kajian psikologi, kalau kita tengking anak kita sekali, tengking, faham tidak tu tengking? Marah yang hebat, yang tinggi,
Levelnya nak 80%, kalau kat radio tu dah 80 level dia. Dia sayang Kalau macam saya bercakap ni, level saya 60. Kalau saya berbual-bual dengan kawan dengan Firdaus, ya 50. Tapi oleh kerana saya berceramah, tinggi sikit, naik 60. Tapi kalau kita tengking anak kita dengan level 85, 80 ke atas, apa jadi dia? Sekali tengking, 1 juta neuron terbakar. Berapa ya? 1 juta neuron terbakar. 1 juta neuron terbakar. Otak anak kita ni lahir ada berapa ya? Ada 3 bilion neuron dia. Bila dia besar sampai umur yang paling tinggi, yang paling hebat, gaya fikir ialah 5 tahun. Dia ada 3 trilion. Buat saja neuron dalam otak. Neuron ni tuan-tuan, neuron. Kalau saya besarkan neuron tu dalam otak, ya. Nampak saya? Ya. Dia macam buah anggur. Ni neuron. Neuron dia rumah. Dia macam buah anggur. Dalam dia ada apa? Oksigen. Neuron ni di dalamnya ada oksigen. Apa guna oksigen yang membolehkan anak-anak kita berfikir? Oksigen penting. Kalau oksigen tak ada dalam otak, dalam neuron, layulah. Kalau orang bisa kerja lagi dia kan tertidur, itu oksigen tak ada. Betul tak? Duduk dalam masjid tidak kan oksigen habis. Pancit oksigen dia. Jadi tuan-tuan, hendakkan oksigen yang banyak, mesti ada rumah neuron. Rumah neuron tu nak ada, barulah oksigen boleh duduk dalam rumah tu. Jadi bila neuron ini kena tengking sekali, hilang 1 juta. 1 juta neuron hilang. Nak balikkan dia semula 3 bulan makanan berkhasiat. Sebab itu tuan-tuan dan puan, janganlah tengking-tengking anak kau selalu. Ini sikit-sikit tengking, sikit-sikit tengking. Suami kau Syahril kau tengking juga. Bodoh nanti suami kau. Dia sayang jangan tengking. Anak-anak apa buat yang? Lawan dengan dia dengan senyuman. Bila sebut ceria ni kita hendaklah apa sayang? Banyak senyuman. Dalam Islam pun apa sayang? Disuruh kita apa sayang? Senyuman. Jadi senyum. Dalam Islam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Anas bin Malik, Rasulullah pesan ada 4 tanda orang masuk surga. Apa dia? 4 tanda ahli orang masuk surga. Antaranya ialah bila bercakap menggembirakan, senyum dengan senyuman manis, suka memberi salam. Jumpa kawan, Assalamualaikum. Jumpa kawan, jumpa lagi, Assalamualaikum. Saya turun tangga naik balik, Assalamualaikum. Boleh tak Boleh. Nabi kata pergilah salam. Seperti mana banyak pokok-pokok dalam hutan, berselisih pokok, satu pokok beri salam, Assalamualaikum, salam. Pusing lagi. Orang getah tu juga. Orang getah tu jalan sini tu. Pusing pun dia, jumpa lagi. Rel, Assalamualaikum Rel. Salam. Di pokok getah yang belakang pula. Bertemu lagi. Rel, Assalamualaikum Rel. Boleh tak Boleh. Banyak beri salam, boleh. Nampak saya? Apa kita tak duduk dalam hutan? Ni tiang-tiang ni kira hutan, ni tiang-tiang pokok lah ni. Selisih satu tiang beri salam, selisih satu tiang beri salam. Boleh. Itu tanda ahli syurga, kata Rasulullah. Orang yang suka memberi salam ni, kita tanda apa sayang? Tanda memberi ahli syurga. Yang kedua, tanda ahli syurga kata Rasulullah apa dia? Bila bercakap menggembirakan hati orang yang mendengar. Ya.
Seperti mana surah Ahzab ayat 70. Ya, kata Allah apa dia? Hendaklah kamu jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, hendaklah kamu bercakap yang benar. Ahzab ayat 71, Allah kata apa sayang? Maka kamu akan mendapat pengampunan. Yang keempat, kamu berbahagia di syurga. Maksud ayat 70 yang kedua itu ialah apa sayang? Hendaklah kamu berkata benar. Nanti saya kupas balik apa yang dikatakan surah Ahzab ayat 30 itu. Sayang tengok. Jadi kita kena apa sayang? Senyum selalu ya. Dengan suami senyum selalu. Nas, Ustaz Nas, mari sini kau Nas. Belakang tengah masak. Isteri-isteri nampak suami balik, abang, saya tunggu abang. Kan boleh? Nampak tak? Ini tidak ada suami balik, Allah, kumbang ni dah balik dah pula. Jangan, sayang ya suami pun begitu juga. Yang abang dah balik, dia pakai baju hujan yang gini. Boleh yang InsyaAllah keluarga bahagia. Saya cakap yang saya cuba buat seberapa boleh. Walaupun aku dah bekalan yang nampak, aku nak datang sini naik motor lambai-lambai lagi dengan isteri. Isteri aku tinggal seorang ke rumah, tinggal berdua. Yang abang pergi yang apa salah? Boleh sebut sayang pada isteri dah. Umur aku dah dekat 70 ni. Dia dah boleh. Perkataan sayang jangan tinggal. Sebab tu konsultan saya pun nama Pak Den sayang. Dia sayang ni. Mari yang kita biasakan dengan senyuman. Ya sayang, senyuman kepada anak. Bila kita senyum sekali anak yang anak rasa segar, anak rasa diterima, anak rasa dihargai dengan senyuman tu. Sebab tu senyuman itu sangat mustahak. Keceriaan dalam keluarga, keceriaan sangat mustahak. Wajah sentiasa ceria, senyum manis, kata-kata manis. Jangan lupa yang dengan anak-anak, dengan keluarga, jangan apa yang Zul, jangan tengking Zul. Zul kan nama apa? Saidi. Saidi. Jangan tengking. Zul mana? Oh, Zul sana. Alhamdulillah. Jangan tengking. Boleh tak ya? Mulai hari ini jangan tengking macam itu. Mengaruh. Allah, kau ni. Nampak, jangan marah. Bertengking sekali ya, 1 juta neuron otak dia. Apa ya? Terbakar. Nak pulang balik 1 juta ni 3 bulan makanan berkhasiat. Nanti saya cerita tentang makanan berkhasiat. Kita yang insya-Allah. Baik, jangan mudah marah. Ni saya. Tengok lagi yang. Sebab itulah ya, untuk perempuan sayang-sayang sekalian Rasulullah kata apa sayang? Anak-anak yang baru lahir sampai umur 7 tahun, hendaklah kamu didik mereka dengan belayan kasih sayang. Ini dia, tuan-tuan dan puan. Sampai umur 7 tahun, didik mereka dengan belayan kasih sayang, dengan pelukan mesra. Tu peluk anak kau kan? Tu betul tu. Peluk dia. Tapi Nabi kata sampai umur 7 tahun, bukanlah 7 tahun saja, berterusan sampai tua. Engkau balik rumah, balik kampung, balik Kedah Kulin, Ustaz Nasruddin. Engkau balik jumpa mak lagi. Ayah tak ada. Ayah jumpa ayah, tentu kau peluk ayah kau kan? Dalam psikologi yang bila kita balik kampung yang jumpa ayah kita, mak kita, peluk dia. Masa peluk tu yang peluk erat. Dalam psikologi kata apa sayang? Peluk erat, bukan peluk-peluk gitu aja.
Macam mana dikatakan peluk erat? Dalam pelukan itu bisik 3 perkara. 3 benda nak bisik kat telinga mak kau tu. Apa nak dia bisikkan? Mak, ampunkan dosa saya, mak. Itu yang pertama. Tulis. Nanti balik kampung tak ingat. Betul tak? Yang kedua apa sayang? Mak, terima kasih mak didik apa nama? Terima kasih mak susuan mak yang saya minum dari kecil dulu. Nampak ya? Terima kasih mak susu mak yang saya minum dari kecil dulu. Yang ada orang minum sekejap aja, ya kan? Sampai setahun dah berhenti. Tapi yang ada orang yang badan besar macam Ustaz Nasaruddin tu, boleh jadi sampai umur 4 tahun dia menyusu lagi yang. Dia kejar, lari juga, main belon juga sana. Dia lari jumpa mak dia, terekam je kat titik mak dia tu. Anak saya Akmal tu pun sampai umur 4 tahun yang menyusu badan lagi. Nampak tak? Jadi sayang-sayang sekalian, kata Rasulullah tadi apa sayang? Kita bisik tadi yang ketiga apa sayang? Bisik kat telinga mak kita. Mak, terima kasih mak, didik saya dah jadi orang pandai sekarang ni Saya dah jadi PTD mak, PTD ke PDNK. Saya tu. Nampak? Yang ada jadi jurutera. Mak, saya dah jadi jurutera sekarang mak. Ya jadi. Kau jadi apa tadi? Kau kerja apa? IT. Saya dah jadi pakar IT mak. Dekat Putrajaya. Mana lagi orang tempat lagi yang hebat lagi, itulah Putrajaya tempat hebat. Saya lah yang hebat tu. Kau cerita mak kau. Jadi sayang-sayang sekalian, ini 3 perkara kena bisik kat telinga mak. Apa dia yang? Yang pertama, mak ampunkan dosa saya. Yang kedua apa sayang? Mak, terima kasih susu mak yang saya minum dari badan mak. Yang ketiga, terima kasih didik saya dan jadi orang pandai. Ini saya. Kau kampung mana ni? Jeratul? Terengganu tadi, Kuala Berang. Balik Terengganu jangan lupa. Ada anak satu lagi perkara tuan dan perempuan yang saya nak pesan ialah bila kita balik kampung satu perkara lagi yang sangat penting ialah buah tangan. Ya sayang ya, balik kampung jangan lupa bawa buah tangan. Nampak sayang? Anak-anak zaman sekarang ni balik kampung tak ada buah tangan. Balik menonong gitu je. Dia buka pula tudung saji mak dia, mak masak apa mak? Ini orang Jawa kata kurang ajar. Patut kau lah bawa makanan-makanan, buah tangan. Itu dalam bahasa Melayu ada buah tangan. Tanda ingat. Apa yang mak kau suka makan, bawa. Mak kau suka ayam peruncit, bawa ayam peruncit. Tempah pada orang kat sini yang pandai-pandai buat ayam peruncit. Itu tadi macam-macam kuih pandai buat semua. Betul tak? Yang pandai buat dadi, mak kau suka makan dadi, bawa dadi, tempah. Mat, buatkan aku dadi. Berapa satu? Satu RM1. Buat yang special, RM2 punya. Mak aku ni pasal. Nampak sayang? Buah tangan. Orang sekarang tak ada ya. Buah tangan pun bukan susah. Sepanjang-panjang jalan tu macam-macam kuih ada ya. Kuih cempedak goreng, pisang goreng, keledek goreng, apa pun tengah-tengah jalan. Buah-buahan, durian. Tak ada musim durian pun ada durian. Bawalah buah tangan. Tok Teddy. Firdaus. Bawa buah tangan. Ini tidak. Dia telefon mak dia pula. Mak, tolong masakkan ayam, masak asam pedas mak. Orang Jawa kata ni kurang ajar. Nampak tak? Tak boleh. Kita bawa buah tangan kesukaan mak kita.
Jangan pula bawa makanan kesukaan kau, kesukaan mak kau. Barulah mak kau suka makan. Kalau kesukaan kau ayam KFC, mak kau tak makan KFC itu yang. Aku sendiri tak makan KFC ya. Sebab bukan angkatan aku tu. KFC bukan seumur, sehayat dengan saya. Sebab tu saya tak makan pun KFC. Seumur hidup aku KFC dan pingat tak sampai satu pera aku makan. Nampak itu pun terpaksa anak-anak bawa. Makan aja dulu sikit, bukan beranikan. Kalau tekak aku memang tak aku beli. Nampak saya? Lagi satu tuan dari segi kesihatan, KFC tidak membawa kesihatan yang baik. Ini saya yang KFC. Dari segi makanan pun bukan boleh hari-hari makan ayam ya. Yang anak kita nak makan KFC, McDonald's sebagainya tu. Kita kena makan lebih kurang satu minggu 70 gram daging. Seminggu 70 gram. Ini hari-hari 100 gram. Nampak tak? Nanti aku cerita tentang pemakanan. Jadi sayang-sayang sekalian, marilah yang kita jaga kata-kata kita yang manis. Macam mana kata-kata yang manis? Seperti mana ayat dalam surah Ahzab ayat 70 tu, hendaklah kamu berkata benar. Nanti aku ceritakan macam mana kata benar. Okey, tengok lagi yang. Baik. Panca indera. Panca indera. Anak-anak kita masa belajar yang panca indera yang paling penting apa yang? Mata. Lagi apa yang penting? Panca indera, organ-organ penting. Apa dia? Telinga. Organ-organ penting bahagian panca indera. Satu mata, kedua telinga, yang ketiga apa? Mulut, bertutur, Firdaus. Ini sayang. 3 organ penting. Baik. Saya nak uji mata awak. Organ penting panca indera. Mata. Tengok. Saya nak lukis sesuatu di papan hitam, papan putih, whiteboard ni. Tapi masa saya lukis, awak jangan tiru, diam. Guna mata tengok saja. Guna mata apa buat? Tengok saja. Kemudian saya akan padam. Saya minta awak lukis semula. Boleh gitu? Masa saya lukis, awak jangan lukis. Kau tengok aja Firdaus. Nanti aku padam. Okey? Tengok soalan yang pertama. Lukisan yang pertama. 10 saat. Muna renda, muna nala anci ara, yada ampeta-peta. Sekarang kau lukis semula gambar yang aku lukis tadi. Cuba lukis ya. Ibu-ibu yang belakang, saya nak belakang ibu ni tak nampak, boleh pindah depan yang. Jangan susah hati, mari. Mari duduk depan. Dekat dengan guru. Jangan takut. Pindah duduk depan. Rugi yang siapa duduk depan kata Rasulullah, pahalanya seperti bersedekah seekor unta. Dahsyat. Ya, duduk belakang sikit macam sedekah seekor kambing. Jauh beza. Unta 20,000, kambing baru 750. Belakang sikit macam ayam, sedekah seekor ayam baru RM12 seekor. Nampak tak? Belakang lagi sana kita tak guna untuk kait ayam. Nampak tak? Jadi mari kita duduk depan. Baik, ini gambar rajah yang saya lukis sebentar tadi. Sama tak?
Sama ke tidak? Ada yang sama, ada yang salah sikit. Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya mata ni sangat penting dalam proses pembelajaran. Tapi kalau anak kita tidak memberi perhatian yang baik, maka dia dalam kerugian. Sebab itu kita jadi bapa ni, jadi mak ya, kena cek keupayaan mata anak kita dalam proses pembelajaran. Nampak saya? Anak kita belajar di rumah dan sebagainya, kita cek. Kita buat latihan. Engkau ambil gambar raja aku ni, cek anak kau nanti balik ke rumah. Ya sayang Baik, tengok gambar raja yang kedua pula. Masa saya melukis ni jangan salin, tengok. Tengok lagi. Jangan salin. Okey? Baik. Cuba kau lukis pula gambar ikan. Ini latihan. Dapat sayang? Tengok. Ini hasil. Mula jadi ikan kau ke jadi lain, jadi layang-layang pun ada. Tapi tak apalah. Ini bagaimana kita nak cek anak kita mata ni. Ya sayang bukan lukis padam ataupun buat lari ke kertas tu, suruh dia lukis sendiri. Baik. Yang ketiga, saya beri contoh yang ketiga. Dia ni kau dia. Cuba lukis mula ya. Cuba lukis. Jadi kita dengan anak kita ya, kena selalu buat latihan, exercise, kebijaksanaan, kecemerlangan mata dalam proses pembelajaran. Okey. Tengok gambar yang betul ni. Ni bulan. Boleh. Betul dia. Firdaus, mana Firdaus tadi? Zul, mana Zul? Okey ya. Jadi sayang sekalian, aku masuk. Ya, Eli. Jadi tuan-tuan dan puan, banyak lagi gambar-gambar lain yang boleh kita buat latihan dengan anak-anak kita. Misalnya apa sayang? Kereta dan sebagainya, macam-macam gambar dia. Betul tak? Macam-macam gambar boleh. Untuk test
mata anak kita. Ingat yang dalam kajian psikologi, kekuatan mata anak-anak kita ni menangkap, mengingat pembelajaran mata ni sebanyak 40%. 15%. Kekuatan mata mengingat berapa peratus yang? 15%. Tak banyak. Kemudian kita tengoklah telinga. Berapa peratus kekuatan telinga yang? Pun 15%. Kekuatan telinga mendengar apa yang cikgu cakap di sekolah. Kekuatan dia mengingat hanya 15%. Nampak? Saya beri contoh ujian telinga kepada tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, masa saya bercakap dia, kau jangan tulis. Kau dengar, ni ujian telinga, kau dengar. Bila saya kata tulis, barulah tulis. Okey? Soalan yang pertama ada 8 angka ataupun huruf saya nak sebut. Jadi dengar saja, jangan tulis. Ya, jangan tulis. Soalannya yang pertama 8 angka ya. 3, 7, 4, 1, 8, 5, 2 dan 6. Apakah angka yang kelima saya sebut? Tulis. Sakit juga ya. Bukan sakit lagi, menderita. Ini adalah latihan yang kita kena buat dengan anak kita selalu yang kita bercerita dengan dia. Cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Lut, cerita Nabi, cerita keluarga kita, tok nenek moyang kita dan sebagainya. Cerita. Dia mendengar, kemudian minta dia cerita semula. Nampak saya? Yang ada anak-anak kita ni tak tahu kisah mak bapak kita ya. Atuk awak dulu begini. Yang ada anak-anak tak percaya pula. Atuk tu dulu jalan kaki sampai 7 km. Tak percaya lah kata dia. Sebab zaman dia tak ada orang jalan kaki 7 km. Jadi kita tak cerita yang. Jadi angka yang kelima tadi ialah 8. Jadi berapa orang yang betul ya? Kau angkat tangan dah. Kau malam tu, betul tak? Baik, 8. Ya, baik. Soalan yang kedua, 8 angka lagi ya. 2, 6, 8, 3, 7, 4, 1 dan 5. Apakah angka yang kedua saya sebut tadi? Baik, jawapan dia 6. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita nak jadikan anak kita orang terbilang, orang yang gemilang, kuasa ingatan telinga dia mesti nak kuat. Baru dia jadi orang hebat. Jadi siapakah yang main peranan? Mak bapak lah yang. Mak bapak lah nak melatih telinga dia jadi telinga hebat. Nampak saya? Sebab itulah saya katakan tadi, peranan mak bapak 40% supaya anak dia cemerlang. 40%. Sebab itulah kata Rasulullah, anak-anak umur 7 lahir sampai 7 tahun, hendaklah kamu belai mereka dengan kasih sayang. Peluk dia selalu, dekat, bercakap, bercerita, selawat. Nampak tak? Dekat telinga anak tu supaya jadi orang ingat kuat, daya ingatan tu tinggi. Nampak saya? Ini peranan mak bapak. Kita kena dekat. Umur 7 tahun hingga 14 tahun, hendaklah kamu didik mereka dengan peraturan. Mesti ada peraturan. Dulu dalam surau ni ada peraturan bagi anak-anak. Didik, latih. Tuan-tuan dan puan, kalau macam ini dikir baik lagi yang sopan. Zaman Rasulullah dulu satu ketika ada seorang sahabat tengok anak-anak kecil
umur 6 tahun, 7 tahun, bisa ya? Umur 8 tahun, 10 tahun, dah besar lah. Memanjat sana, memanjat sini yang Imam Firdaus pun tak tahan tengok yang pening kepala dia. Maka sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana budak ni boleh nakal sangat? Rasulullah jawab apa saya? Kerana di dalam badannya ada makanan yang tidak halal. Jadi tuan-tuan dan puan, ini pun penting. Makanan halal kepada anak-anak, halal dan berkhasiat. Makanan dalam Islam bukan makanan saja yang halal dan berkhasiat. Tak berkhasiat tak boleh. Nanti saya cerita makanan berkhasiat. Ikan ke, sayur ke, apa-apa saja yang berkhasiat untuk anak-anak kita. Tunggu sampai pukul 1. Boleh tunggu ya? Boleh. Aku tak kisah nak balik-balik dah. Seorang boleh ke sini. Cerita dia seorang. Kan dah? Aku menjadi diri dia. Baik. Jadi sayang-sayang sekalian, tu telinga. Saya tanya lagi soalan. Kuasa pendengaran kita. Soalan yang ketiga, huruf. Ada 8 huruf ya. Dengar, jangan tulis saya cakap ni. Kau ngelak tu. Dia tulis tu pula. Baik. Soalannya H, L, O, J, A, M, K, F. Apakah yang keempat? Jawapannya J. J. Ini saya yang ni. Nampaknya macam dekat betul tu. Nampak? Kaki dah marah 3-4 kali kan? Betapa baiklah. Tapi ingatkan latihan yang banyak. Anak-anak kita pun begitu. Latihan telinga. Ya? Baik. Soalan yang berikutnya, huruf juga. Ini payah sikit. Bunyinya hampir sama. D, P, E, B, T, V, C, G. Apakah yang kelima? Yang kelima, jawapannya ialah T, Terengganu. Jadi tuan-tuan dan puan, saya buat latihan seperti ini tuan-tuan, supaya nak tahu juga telinga tuan-tuan dan puan ni tidak. Engkau pun test telinga kau sendiri. Aku ni engineer tu, aku ni pegawai pentadbir, aku ni pegawai arkitek, aku ni pegawai IT. Boleh telinga pun tak bagus juga rupanya. Kerana tak cukup latihan. Kita tak ada anak kita kurang daripada kita. Lebih baik. Sebab itu mak bapak main peranan dia. Mak bapak main peranan untuk anak-anak dia cemerlang. Jangan main-main. Orang kampung mau kata apa? Don't play the fool, you know. Tu orang kampung. Orang kampung kau tak tahu cakap macam mana. Jadi kita jangan abai. Satu saat pun tak boleh abai. Sebab tu Nabi kata apa sayang? Bekerjalah kamu sepanjang siang. Siang tu bila yang? Pukul 8 sampai pukul 5 lah lebih kurang. Lepas itu balik untuk keluarga. Malam untuk tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petang balik untuk siapa ya? Keluarga. Rapat dengan keluarga, anak-anak, peluk dia, tanya dia tentang perkembangan dia, belai dia, bercerita dengan dia. Tu dia ya. Tuan-tuan dan puan, nak majukan anak kita yang kau jangan tunggu malaikat dari langit yang nak tolong. Engkau sendiri. Engkau sendiri peluk anak kau yang engkau sendiri peluk. Ni nama siapa ni? Yang kain merah. Engkau lah tu. Nama siapa? Raihan. Kau Raihan. Engkau nak majukan anak kau, engkau lah sendiri yang ikhtiar, yang peluk dia, balik kerja peluk dia dengan kasih sayang. Takkan nak panggil Sami Bedu yang tak ada kerja tu peluk anak kau. Nampak tak? Jadi saya sekarang mari yang nak bangunkan anak kita, kita yang nak suruh jiran sudah, kau
pula yang bertutur. Ada tak anak-anak tahun 6? Yang tahun 6 ada tak? Kat luar? Oh, tengah demo. Ada tak? Cuba kau tangkap seorang yang tahun 6. Pandai mak ni. Mak dia masuk surau, suruh anak dia jaga adik-adik dia. Tak apalah, betul lah tu. Tengok lagi yang ini saya nak kembangkan sedikit yang cerita bagaimana supaya anak kita menjadi orang yang bijak berfikir dan bijak bertutur. Nampak sayang? Boleh sayang? Tengok yang ini cantik betul-betul yang cantik. Catat ke cantik? Catat. Ya? Ini kau tak catat yang 20 tahun lagi pun kau tak dapat ya. Betul kau cakap ya. Bukan semua orang datang ceramah nak cerita benda ni yang. Kecuali background dia cikgu. Aku 28 tahun cikgu. 8 tahun aku mengajar sekolah sains Johor. Ya? Lepas tu 20 tahun lagi kat Kementerian Pelajaran. Ini semua gelombang kerja aku. Sayang kalau tidak, kalau orang biasa, ustaz-ustaz biasa pun tak cerita dia. Tengok lagi ya. Bagaimana anak kita nak jadi orang bijak? Ini saya nak share kepada tuan-tuan. Okay, salin ya. Kau tak salin 20 tahun lagi dia tak jumpa ni cerita ni. Kalau ustaz-ustaz datang surau dia tak cerita ni. Aku nak kupas tentang surah Ahzab ayat 70 dan 71. Orang nak berjaya ada 4 perkara kata Allah. Nampak saya? Yang pertama kata Allah apa? Hendaklah kamu menjadi orang yang takwa. Saya tak nak ulas cerita pasal takwa. Nampak tak? Kalau kat surau, saya cerita dia takwa. Tapi satu malam satu je. Yang kedua, Allah kata nak berjaya masuk syurga, hendaklah kamu bercakap benar. Saya nak kupas bercakap benar ini dalam psikologi pendidikan. Tengok, dalam psikologi pendidikan yang dikatakan cakap benar itu ada 4 tahap. Tengok yang ini tahap rendah, ini tahap sederhana, ini tahap kritis. Nampak? Ini tahap analitis. Dalam Quran tak cerita dia. Tapi kajian psikologi pendidikan mengulas tentang apa yang dikatakan oleh Allah tentang orang masuk syurga berdasarkan kata-kata benar surah Ahzab. Disayang? Baik. Tengok. Ini perbendaharaan kata. Kalau anak-anak kita yang kita panggil ke depan sini, suruh tanya dengan dia, yang cuba yang sebut benda-benda yang ada dalam Dewan Surau ini. Apa saja benda-benda yang ada dalam surau ini? Sebut dia. Kipas, langsir, tiang, tirai, lampu, apa nama tu? Apa nama tu? Tak tahu nama. Almari, pintu, kursi, kapet. Kalau dia boleh sebut 20, dia adalah otak rendah. Nak kata otak rendah.
Jadi balik nanti yang tanya anak yang umur 12 tahun. 12 tahun. Darjah 6, tahun 6. Kalau dia tengah-tengah makan tu ya, tengah duduk makan, sebelum start makan dia katakan, ataupun dia dah kenyang makan, yang cuba sebut apa yang ada dalam dewan makan rumah kita ni yang dia sebut tak boleh capai 20, ini budak ni lembab nak mampus. Aku cakap kasar sikit supaya kau ingat. Test anak kita. Siapa yang main peranan yang nak majukan anak kita ni? Kita lah. Kalau dia boleh sebut 30, ni otak sederhana. Kalau dia boleh sebut 50, ini otak kritis, bijak. Kalau boleh sebut 70, ini hebat, analitik. Anak yang otak analitik. Analitik ni termasuk lagi dalamnya horizontal dengan lateral. Ni otak hebat. Dia sayang nampak tak sayang? Saya kata suruh catat. Sebab lepas ini kau susah diingat kalau kau tak catat. Sebab tu saya pesan dengan Ustaz Nasaruddin, Ustaz, beritahu pada mak bapak nak datang ceramah tu bawa buku nota. Ustaz kata tak apalah Pak Din, nanti aku belikan buku nota. Ya? Kalau tak belikan lah, dia datang duduk tenggang. Tenggang balik ke satu, aku dapat duit. Dapat upah ceramah ni. Kalau ada lah, kalau ada. Tapi kau balik satu benda tak dapat kalau tak catat. Nampak saya? Catat. Kalau anak kita 30 ke bawah yang dia duduk kumpulan apa yang rendah. Jadi kita sebagai bapa kena apa yang explore. Nampak tak? Kita jadi pak bapa apa sayang? Explore daya fikir anak kita supaya dia boleh capai sampai 70. Yang belakang belum sebut yang. Cari belakang. Apa lagi yang belum sebut belakang? Tu tepi jengah. Cuba jengah kat tingkat yang apa benda ni. Kita jadi mak bapak ni galakkan dia berfikir. Di sana, di sini, di atas, di bawah, di belakang. Jangan pula dia lagi. Tak boleh. Siapa nama kau lupa? Raihan, kau Raihan. Kita jadi mak bapak ni apa sayang? Kena explore supaya anak kita apa sayang? Dapat menyebut lebih banyak benda-benda persekitaran dia. Pergi supermarket yang naik tangga pertama. Yang cuba berhenti sekejap yang. Cuba beritahu apa 70 benda yang ada keliling ni. Ini mak bapak punya usaha ya. Ini beli makanan berbuntul-buntul ya. Berbuntil-buntil. Nampak ya? Anak kau kenyang sampai muntil-muntil tu. Tapi dalam otak ada satu benda tak ada. Dengar saya beritahu ya. Kalaulah perbendaharaan kata anak-anak kita kecil sedikit, cuma 20, mana mungkin dia boleh berbahas dengan baik. Betul tak? Tak boleh. Kalau jumlah perbendaharaan dia kecil, mana mungkin dia boleh berdialog, boleh bercerita dengan bagus. Nampak tak? Tak boleh. Dia tidak boleh mengadakan perbincangan dengan hebat. Tak boleh. Tapi kalau otak dia analitik, dia boleh mempunyai perbendaharaan kata yang tinggi, maka dia boleh duduk berbincang. Dia boleh berdialog, boleh berbahas. Sebab apa sayang? Perbendaharaan kata dia banyak. Ini logik. Sebab itulah yang kita pun dalam kereta balik kampung, tanya anak kita yang cuba sebut yang benda-benda keliling kita yang pokok-pokok ke apa semua.
jalan-jalan pergi mana-mana, bawa kereta naik bawa anak kita. Ini tidak. Kalau balik kampung tu yang dibawa ni segala-gala makanan, chicken dish ke apa benda. Dah makan. Kalau dah habis kan tidur. Habis terlentang anak dia tidur semua. Orang Melayu ni yang real. Kau faham je kat aku ni real. Nampak kan? Satu ketika dulu masa saya baru duduk dekat Putrajaya ni, saya duduk dekat-dekat saya desa Pinggan Putra tahun 2005. Lebih kurang tahun 2010 lah. Orang Melayu ni yang punya action yang duduk Putrajaya ni. Oh, real. Jangan kau tak. Betul tak? Bawa kereta yang ada apa yang ada sky roof. Betul tak? Ada apa saya? Ada sky roof. Ada tingkap di atas. Pusing Putrajaya, anaknya 2 orang keluar yang tengok keliling. Alah orang Melayu. Lawyer tegak aku tengok ya. Orang Melayu ni. Perangai dia. Action. Cuba tanya yang keliling. Apa benda yang ada keliling yang dia tengok tu, yang lalu ke Putrajaya, lalu Jabatan Gemilang lah apa semua tu. Satu benda tak ada yang. 2 minggu lepas yang saya beri ceramah dekat Presin 14. Antara budak-budak ni saya tanya soalan seperti inilah. Cuba sebut. Paling banyak yang 14 saja ya. Tu Presin 14 tu 14 saja. Nah, kau Presin 5 ni kan. Jadi sayang-sayang sekalian, mari kitalah yang nak bangunkan anak kita. Betul tak ya? Mana mungkin nak panggil malaikat dari langit nak tolong anak kau? Tidak. Hari-hari kita jadi mak bapak kena dekat dengan anak, peluk dia, bisik telinga dia, bercakap dengan dia, bercerita dengan dia, berbual dengan dia. Baru anak kita hebat. Kau Rehan, kau siapa nama kau? Nama kau? Rusmawati. Terus. Panjang-panjang nama tak ingat. Terus. Jadi sayang-sayang sekalian, mari. Kebenaran kata anak-anak kita kena banyak. Baik. Yang ketiga. Cantik ya, cantik. Tak cantik, 20 tahun lagi kau tak jumpa ni. Bercerita. Tengok lagi Syaril. Nikah pun boleh ceramah kat tempat kependidikan AK sana. Tentang bercerita ni yang kalau anak-anak kita boleh bercakap cuma satu ayat atau satu patah, maka dia duduk dalam otak lembab